الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بحضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والفقهاء والمحدثين وصلوات الله وسلام عليهم وعليهم أجمعين. شيء لله لهم الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن. اللهم نور قلوبنا بنور العلم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك. اللهم نور قبورنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد. Alhamdulillah, menghormati pengurusi surah Al-Aziz, Tuan Imam seluruh ahli jawatan kuasa surau, tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatizah, tuan-tuan seluruh kepimpinan masyarakat muslimin muslimat, hadirin hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua berada di bawah naungan serta rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam senarai ahli-ahli syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah, syukur kita pada Allah kerana masih lagi diberikan peluang untuk sama-sama kita berhimpun pada malam ini dalam rangka kita nak mencarikan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam proses untuk kita nak mempersiapkan kehidupan kita ke arah tunduk patuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita nak siapkan kehidupan untuk kita dapatkan syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbaki lebih kurang dalam 3 hari sahaja lagi kita nak sambut bulan Ramadan. Jadi kita nak kena siapkan sungguh-sungguh dalam keadaan untuk kita masuk dalam bulan Ramadan, hati yang bersih untuk kita berada dalam bulan Ramadan, supaya kita dapat mengambil semua kelebihan-kelebihan yang Allah sediakan di dalam bulan Ramadan itu sendiri. Macam-macam yang Allah janjikan kepada kita yang ada di dalam bulan Ramadan, di antaranya keampunan, di antaranya dibebaskan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala, diberikan pahala yang berlipat kali ganda, diberikan satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Macam-macam ada kelebihan yang ada pada bulan Ramadan. Maka kita nak kena berebut sungguh-sungguh untuk kita mendapatkan bulan Ramadan itu sebulan penuh dalam keadaan Allah meredai sepanjang kita melalui bulan Ramadan. Jadi insya-Allah malam ni kita sambung pengajian kitab Adab fi Hamalatul Quran pada fasal yang ke-62. Betul ya? Fasal yang ke-62 itu kita berhenti fasal yang ke-61 dan malam ni kita sambung fasal yang ke-62, masih lagi berada di bawah adab-adab membaca Al-Quran.
Wa qala al-musannif wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Disunatkan bagi setiap pembaca sama sahaja di dalam solat atau di luar sembahyang, jika selesai membaca Al-Fatihah, agar mereka mengucapkan amin. Ini tajuk dia. Malam ni kita nak bincang tentang pengucapan amin. Kita nak kena tahu bahawa ucapkan amin selepas selesai baca surah Fatihah ni bagi setiap orang yang solat, hukumnya adalah sunat. Ini nak kena faham dulu peringkat awalnya. Jangan kita duk pergi marah pula, apa ni tak kata amin ni, tak sah solat tu. Sedangkan dia bukan sebahagian daripada surah Al-Fatihah. Hukumnya sunat ya. Macam kita bahas dah itu pada pertemuan kita yang lalu, perkataan amin itu hanya sekadar kita mengaminkan segala apa yang dibacakan di dalam surah Al-Fatihah itu adalah merupakan doa. Jadi rugi kalau kita tak kata amin. Sungguh pun kalau kita tak masuk lagi dalam solat. Contoh kata kita main-main masuk pintu surau ni, Tok Imam kata amin dah, kita sambut sekali. Tak masuk lagi dalam solat pun, tapi kita kata sekali amin. Kita dapatlah sama-sama mengaminkan tu. Jadi jangan tunggu tak masuk dalam solat lagi nak kata apa. Kata bila kita sambut perkataan amin sebelum kita angkat takbir solat bersama dengan imam. Jadi kita nak kena tahu dulu, yang pertama sekali, hukum membaca perkataan menyebutkan amin di dalam dalam orang yang bersolat itu hukumnya adalah sunat, iaitulah selepas firman Allah Subhanahu wa taala waladdallin amin. Jadi kita kena kata amin hukumnya adalah sunat. Hendaklah diikuti dengan perkataan amin. Begitu juga disunatkan mengucapkan amin dengan nyaring pada semua solat yang dinyaringkan bacaan, dan dengan perlahan pada solat yang diperlahankan bacaan. Manakala makmum pula menyaringkannya mengikut imam pada ketika solat jamaah. Jadi itu keadaannya. Hadis-hadis yang berkenaan dengan perkara tersebut banyak dan masyhur mengatakan perlunya untuk kita menyebutkan amin. Telah kami kemukakan dalam bab sebelumnya bahawa disunatkan memisahkan di antara akhir Fatihah dan ucapan amin dengan diam sebentar untuk mengucapkan perkataan amin yang bermaksud ya Allah kabulkanlah. Kita bincanglah pada pertemuan kita yang lalu pada fasal yang ke-61. Maksud dia apa? Ya Allah kabulkanlah, ataupun kita katakan ya Allah mustajabkanlah, perkenankanlah. Macam-macam boleh kita letak di situ. Maksud dia minta Allah bagi mustajab doa dan permintaan kita di dalam surah Al-Fatihah. Tidak dinafikan, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, memang ada orang yang berpandangan, berpendapat maknanya adalah demikianlah maka jadilah. Itu pun ada juga pandangan yang kata maksud amin tu demikianlah maka jadilah. Jadi hak mana satu pun maksud dia, yang penting nak minta Allah jadikan, perkenankan, mustajabkan, kabulkan. Itu maksud dia. Jadi segala apa yang kita minta dalam surah Fatihah tu, kita baca alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Kita sebut ni Tuhan sekalian alam, yang maha pemurah lagi maha mengasihani, yang memiliki hari pembalasan. Kita minta ni supaya Allah yang memiliki hari pembalasan ni Allah berikan kita keampunan. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau kami sembah, akan dikau kami memohon pertolongan. Semua maksud-maksud. Sebab tu kita nak kena faham betul-betul makna di dalam surah Al-Fatihah. Apa yang nak kita terjemahkan dalam arti kata kita nak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita nak kena kata amin. Ada orang yang berpandangan lakukanlah, ada orang yang berpendapat artinya tidak ada seorang pun yang dapat melakukan selain daripada Engkau ya Allah. Itu maksud dia di antaranya.
Jadi berbeza pandangan di antara para alim ulama berkaitan dengan maksudnya. Adapun begitu, yang kita faham, katalah Allah akan memberikan segala apa yang kita minta di dalam surah Al-Fatihah. Begitulah keadaannya. Ada juga yang berpendapat artinya jangan sia-siakan harapan kami ya Allah. Ada orang yang berpandangan artinya ialah ya Allah, selamatkanlah kami dengan kebaikan. Ada orang yang berpandangan ia merupakan pelindung daripada Allah untuk hamba-hambanya dengan menolak berbagai bencana daripada mereka. Ada orang yang berpandangan ia adalah darjat di syurga yang dianugerahkan kepada sesiapa yang mengucapkannya. Amin. Ada orang yang berpandangan ia adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Para muhaqqiqun dan jumhur ulama menolak akan pandangan-pandangan yang disebutkan tadi. Ada orang yang berpandangan ia adalah nama Ibrani yang tidak diarabkan. Maka ini adalah pandangan-pandangan yang kita nak kena tengok betul-betul. Jadi jumhur pandangan ulama kata cukup sekadar ya Allah kabulkan permintaan kami ini. Jadi faham itu lah. Supaya apa? Supaya kita jelas bila kita menyebutkan amin itu dengan penuh pengharapan kepada Allah untuk memustajabkan segala permintaan kita di dalam surah Al-Fatihah. Terdapat beberapa cara mengucapkan amin. Ini yang kita nak tengok di antaranya. Para ulama berkata yang paling fasih dalam adalah amin dengan memanjangkan hamzah dan meringankan mim. Amin. Amin. Jadi meringankan mim, memanjangkan hamzah. Cara kedua dengan memendekkannya. Kedua pandangan ini adalah pandangan yang masyhur. Cara ketiga dengan imalah disertakan mat antara keduanya. Ini adalah pandangan Al-Wahidi menceritakan perkara itu dari Hamzah dan Al-Kisai. Cara keempat adalah tasydid pada mim disertai mat. Amin. Macam tu yang keempat lah. Jadi ada beberapa pandangan lah. Yang jumhur antara memanjangkan Hamzah ataupun memendekkannya. Amin. Amin. Itu yang jumhur di antaranya. Yang kedua yang diterangkan di atas tadi. Al-Wahidi menceritakan daripada Al-Hasan dan Husain Ibn Fadil. Ibn Fadl katanya itu ditegaskan apa yang diriwayatkan daripada Ja'far As-Sadiq radhiyallahu anhu. Katanya maknanya adalah kami menuju kepadamu sedangkan engkau maha pemurah hingga tidak mensia-siakan orang yang menuju. Ini pandangan Al-Wahidi. Cara keempat ini ganjil sekali. Kebanyakan ahli bahasa menganggapnya sebagai kesalahan ucapan dari golongan orang-orang yang awam. Ini nak kena faham. Kalau kita baca mentasydidkan mim. Amin. Ini pandangan yang menurut ahli bahasa ini adalah sebagai kesalahan ucapan dari golongan orang awam. Jadi cukup sekadar kita faham, ambil dua pandangan yang masyhur tadi ni, sama ada memanjangkan hamzah ataupun memendekkan hamzah. Maksudnya amin, amin. Antara keduanya lah, ikut kita lah. Jadinya kalau kata kita macam imam ni kebiasaannya, imam ni dia akan, kalau macam saya sendiri, saya akan ambil yang pendek hamzah tu. Amin. Saya nak ambil nafas ni, nak baca pula surah lagi ni. Kita nak ambil panjang pun tak apalah. Nak sambut imam baca. Apapun kata ulama, ia membawa maksud kepada permohonan akan hambanya untuk dimustajabkan, dimakbulkan akan permintaan yang ada di dalam, yang terkandung di dalam surah Al-Fatihah itu. Yang paling penting, yang paling utama, betulkan bacaan surah Al-Fatihah. Itu yang paling utama sekali. Ni duk bahas pasal amin ni tak selesai. Ada tak yang duk bahas pasal amin ni? Ada. Tak habis-habis dia kata apa tu imam ni amin pendek sangat. Panjang sikit. Macam duk bahas pasal kunut pendek ke panjang. Tu imam pun geram tanya nak kunut pendek ke nak kunut panjang. Dah geram kan tanya nak kunut pendek, dia kata pendek lah Ustaz. Apa tu imam subuh-subuh ni mengantuk, dia pun kunut pendek lah. Ni cerita lawak orang nak buat.
Kalau panjang je nak kunut. Jadi kita nak kena faham bahawa yang penting sekali adalah bacaan Fatihah tu. Kalau Fatihah tu tak betul, nak amin apa? Allah nak mustajab apa? Kalau kata kita baca pun Alhamdulillahi Rabbil Alamin, salah. Pasal apa? Alham bilha bukan bilha. Tak jadilah segala puji bagi Allah. Maksud dia berubah tu kalau kita ubah hamzah, ubah ha dengan ha besar. Kita ambil ha besar daripada ha pedah. Ha kapal itu kita katakan. Kita ubah pula ain dengan hamzah. Alamin abil alamin, salah. Tak jadi sekalian alam dah. Sebab itulah kita nak kena berhati-hati dalam membaca akan surah Al-Fatihah itu. Kerana apa? Amin ini akan berfungsi sekiranya Fatihah kita menjadi tepat dalam bacaan dan membawa maksud yang sebenarnya dalam surah Al-Fatihah itu. Maka para ashab kita berpandangan, barang siapa yang mengucapkan cara yang keempat yang kita kata tadi ni, batallah salatnya. Ini nak kena jaga. Ada tak yang sebut macam ni? Saya jumpa ramai. Dia pibuh tasydid pada mim. Amin. Dengar sedap mah. Dengar sedap mah. Kita kata sedapnya, ada dengung pula. Betul ya. Haji tu bawa balik Mekah. Mekah pun tak baca dulu. Kita balik-balik Mekah, kita pandai-pandai tambah tasydid pula. Jumhur ashab berpandangan bahawa ashab ni dia para mazhab lah. Barang siapa yang mengucapkan cara yang keempat, batallah salat dia. Maka inilah yang perlu kita lihat bahawa pentingnya dalam mengucapkan perkataan amin. Jadi ni ingat supaya kita tak letakkan syaddah. Sama juga macam kita baca Fatihah, dia duk tambah hukum pula ujung. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Macam Formula 1. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Belakang kepala tu betul untuk makmum pun. Ada tak ni? Ada. Saya jumpa kat mana? Kat Arab. Kat Arab. Yang kata orang Arab fasih menyebutkan makharijul huruf yang tepat. Kita dengar orang Arab sebut makhraj huruf tepat kan? Macam tu baca. Boleh kat budak-budak Melayu. Imam apa ni? Imam Nyim. Nama tu Imam Nyim. Memang setiap kali hujung dia akan baca Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. La ilaha illallah. Ditambah pula syaddah dan dengung pula ujung tu. Sampailah amin. Ada juga amin pun. Ni yang kita nak kena berhati-hati. Ada juga dalam kalangan kita pun baca meletakkan hukum yang lebih pada penghujung ataupun waqaf di dalam surah Al-Fatihah. Kita pergi dengung pula. Salah cara membacanya. Jadi sebab tu kita perlu tahsin, memperelokkan bacaan surah Al-Fatihah kita. Muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam An-Nawawi ada menyebutkan bahawa dalam tempoh yang sangat sekejap itu perlu kita baca dengan tepat dan betul akan istilah ataupun lafaz amin supaya dimustajabkan, dimakbulkan maksud di dalam surah Al-Fatihah. Kami telah menjelaskan perkara itu dengan membawakan banyak bukti dan pandangan pendapat tambahan dalam kitab Tahzibul Asma' wal Lughat. Para ulama berkata disunatkan mengucap amin dalam solat bagi imam, makmum dan orang yang solat sendirian. Imam dan orang yang solat sendirian membaca amin dengan suara yang kuat di dalam solat yang jahar bacaannya, yakni solat yang kuat bacaannya. Mereka berlainan pandangan berkenaan dengan bacaan kuat oleh makmum. Pendapat yang sahih ialah membaca dengan suara kuat di antara imam dan juga makmum. Jadi imam dulu sambutlah amin, makmum pun sambut sekali. Kalau kata macam ni boleh tak?
Habis-habis Tok Imam baca aja, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tok Imam tak ada amin ni. Makmum terus sambut dah. Amin. Tak apa dah. Boleh tak aku tu? Boleh, tak ada masalah. Kita sambut amin hak Tok Imam baca Fatihah tadi. Maka Tok Imam pun baca lah amin dia. Ataupun kita tunggu Tok Imam kata dulu amin. Sebab itulah Tok Imam pun kena kuatkan amin dan makmum pun menyambut amin dengan suara yang nyaring. Ya. Batal. Sebab apa? Mendahului imam. Sebab apa yang kata batal? Sebab mendahului imam. Perkataan amin bukan di dalam rukun solat. Maksudnya ketika itu, sebab tu dibahaskan dalam ni, amin itu mengaminkan bacaan surah Al-Fatihah imam. Kalau sungguh pun imam tak sebut, tapi makmum baca, tak ada masalah. Maksudnya kita sambut yang imam baca Fatihah tu tadi. Kadang-kadang ada imam yang tak kuat kan, dia kuat, dia baca tu sekadarnya dengar di mic yang begitu tak menyaringkan. Makmum pun nak mengaminkan imam baca surah Fatihah tu, makmum sambut dalam salat. Wallahu alam. Jadi yang diceritakan dalam kitab kita ni macam tu. Maksudnya disambut dengan suara yang nyaring, sama ada imam ataupun makmum. Jadi begitulah keadaannya, kerana perkataan amin itu maksud dia kepada ya Allah memakbulkan, memustajabkan. Begitu. Jadi kita aminkan bacaan surah Al-Fatihah imam itu. Ucapan amin oleh imam tidak sebelumnya atau setelahnya sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qala al-imam waladdallin faqulu amin. Faman waqafa ta'minuhu ta'minul malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Jadi ini yang kita katakan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jika imam mengucapkan waladdallin, ini yang disebutkan ni, yang Abang Azim kita tanya tadi ni, maka makmum ucapkanlah amin, kerana barang siapa yang mengucapkan amin yang bertepatan dengan ucapan amin yang para malaikat, maka Allah mengampuni akan dosa-dosanya yang terdahulu. Tu dia. Maksudnya bila imam habis baca ya waladdallin, malaikat pun turut mengaminkan, yang saya sebut pada pertemuan kita yang lalu. Jadi bila kita baca amin ramai-ramai, kita baca seiring dengan para malaikat mengaminkan bacaan Al-Fatihah yang dibaca oleh imam. Maka apa dia kesannya? Allah mengampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Manakala Nabi SAW meriwayatkan dalam satu hadis yang sahih, Idza ammana al-imam fa amanu. Jika imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. Artinya ialah apabila imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. Ini pun satu lagi pandangan. Maksudnya imam kata amin, kita pun sambut kata amin sekali. Begitu keadaan dia. Maka para ashab menyebutkan tidak ada dalam sembahyang suatu tempat yang disunatkan agar ucapan makmum itu bersamaan dengan ucapan imam itu, kecuali dalam ucapan amin. Ini yang kata tadi, hak lain tak boleh mendahului imam, kecuali dalam ucapan amin seiring dengan imam, ataupun kita sambut amin, mengaminkan bacaan surah Al-Fatihah imam, kecuali dalam ucapan amin ini sahaja. Adapun dalam ucapan-ucapan lainnya, maka ucapan makmum datang kemudian setelah imam. Ini menjawab kepada persoalan Abang Aziz tadi. Alhamdulillah. Itu dia. Maksudnya apa? Selain daripada amin itu, datangnya kemudian setelah imam. Imam tak baca Fatihah, kita baca Fatihah habis tak? Tak boleh. Dah sembahyang jemaah tu kena dengar imam baca dulu lah. Kan? Kena dengar imam baca dulu, baru kita baca setelah itu. Kita baca Fatihah setelah imam membaca surah Al-Fatihah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ini fasal yang ke-62. Ada masa lagi kita? Boleh ikut nak kita masuk sikit lagi, 63. Berkaitan dengan tajuknya adalah sujud tilawah. Ini
sujud tilawah ni. Tuan-tuan tahu tak sujud tilawah tu apa dia? Sujud sejadah. Kan? Satu hari tu ni cerita sujud tilawah sebelum kita masuk ni. Satu hari tu saya pergi masjid mana lupa tak ingat. Sudah subuh kan. Semayang subuh. Waktu hari Jumaat. Kan tu imam pun baca lah. Dekat apa ni surah As-Sajdah tu. Sampai dekat apa ni ayat yang nak kena sujud tu. Allahumma salli ala Muhammad. Macam mana ayat dia tu? Kat tempat sujud tu. Dan dah lupa tidak ada ingat lah. Tak ingat lah saya pun lah. Dekat hujan ni. Beku tak tidak ada ingat lah ni. Duk study sikit sebelum mengajar tu tadi. Duk ingat lah. Saya kata nak bagi contoh sujud tilawah tu. Jadi dalam surah Sajadah tu kan, rakaat pertama tu, maka imam pun sujud terus. Kan? Imam pun sujud terus. Maka dia pun ikutlah tu imam. Dan orang pesan kata, ikut tu imam. Kan? Ikut tu imam. Dia pun ikut tu imam. Bangun apa semua dah. Habis daripada tu, kita pun mengajar. Saya pun mengajar pagi tu. Mengajarlah, dia pun angkat tangan tanya. Mengajar tajuk pagi tu, tajuk apa? Bukan tak ada kaitan dengan sujud tilawah. Kemudian dia kata, dia angkat tangan dia tanya, Ustaz saya nak tanya lah. Pasal apa subuh kita hari ni semayang 3 rakaat? Dengan muka heran tu. Orang Putrajaya tak ada apa tu, buat malu ke orang. Tak ingin malu jatuh sama orang Putrajaya. Intelektual semua ni, cerdik-cerdik pandai ni. Kan? Dia kata, buat yang pagi ni tu imam semayang 3 rakaat, saya nak tanya lah. Ada mazhab baru ke? Tegah tu. Cara tanya tu. Kita pun duk tengok atas bawah. Ni mai masjid sejak bila? Sejak pagi tadi. Patutlah. Sejak pagi tadi mai kena 3 rakaat subuh. Tak boleh terima kawan. Saya duk mengaji selama ni 2 rakaat ya. Tiba-tiba mai 3 rakaat. Dah 3 rakaat dia kata rukuk pun tak ada. Pasal apa tu imam mana ni? Nampak pening sangat ni. Kita pun imam pening ke dia pening dah tadi kan. Ya, duk tengok atas bawah. Sebab tu saya kata hak tu dipanggil sujud tilawah. Sebab sampai pada perkataan ataupun kalimah yang membawa maksud untuk kita sujud tilawah. Dia kata sujud tilawah apa Ustaz? Ni sujud sejadah. Peti pula dah. Tadi dia duk bahas pasal 3 rakaat. Dia kata pagi ni, dia pasal orang duk abang kata pagi ni semayang sujud sejadah. Dia nak tanya lah, dia kata kot semayang sujud sejadah ni 3 rakaat, memang 3 rakaat ke? Saya orang duk abang pergi pagi ni, hang bukan semayang subuh no, semayang sujud sejadah. Hak yang abang tu pun. Hak tukang abang ada tu pun. Hampir pagi ni bukan semayang subuh, semayang sujud sejadah. Hak tukang abang tu pun. Mai sujud sejadah apa kan semayang subuh lah tu. Niat kita niat semayang subuh, bukan niat semayang sujud sejadah. Dia kata lah tadi saya niat semayang sujud sejadah. Pasal hak abang saya tu kata semayang sujud sejadah. La ilaha illallah. Tu suruh mengaji tak mau. Suruh mengaji tak mau betul Saya kata hak tu orang panggil sujud tilawah. Dah Ustaz, kawan saya abang sujud sejadah. Sebab itulah saya mai pagi ni nak tengok sujud sejadah macam tak pernah duduk dengar dia tau. Selalu duduk semayang subuh ya. Maksudnya pagi ni special ni semayang sujud sejadah. Tu saya mai tu tengok-tengok 3 rakaat. Ni nak tanya Ustaz ni, duk gaduh habis, hak mengajar pun tak habis. Tuan nak kena faham, bukan takat surah sejadah saja. Surah lain pun berlambak ada sujud sejadah. Sujud tilawah saya pun tersasul lah. Sujud tilawah itulah dipanggil sujud tilawah. Baik, kita nak tengok. Antara perkara yang mesti diberi perhatian adalah para ulama sependapat atas perintah melakukan sujud tilawah. Maka berlainan pendapat sama ada perintah itu merupakan wajib ataupun sunat. Jumhur ulama mengatakan tidak wajib tetapi mustahab. Ya, penting. Ini pendapat Umar ibn Al-Khattab, Ibn Abbas, Imran bin Husain,
Malik, Al-Auza'i, Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq, Abu Thawr, Daud dan lainnya, Abu Hanifah rahimahullah mengatakan hukumnya adalah wajib. Ini bagi Imam Abu Hanifah. Imam Hanafi saja kata wajib sujud tilawah. Yang lain daripada itu jumhur lah. Bila kita kata selain daripada dia itu jumhur, pandangan sepakat mazhab ulama kata sunat saja. Kalau kata tak sujud tilawah pun tak ada masalah. Kalau kita tengah baca Quran sampai dekat ayat sujud tilawah, kita tak sujud tilawah, gantilah. Ganti dengan apa? Tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ganti dengan tasbih. Begitulah keadaannya, bukanlah hukumnya. Tapi pandangan Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala mengatakan hukumnya wajib. Dia berhujah dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Maka apakah alasan mereka bersikap tidak mahu beriman, dan apakah pula alasannya apabila dibacakan Al-Quran mereka tidak mahu taat dan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah Al-Insyiqaq ayat yang ke-20 dan 21. Jadi Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, mazhab Imam Hanafi mengatakan wajib menggunakan dalil ayat Quran ni. Pasal apa? Yang apa pula alasan kata Allah apabila dibacakan Al-Quran mereka tidak mahu taat dan sujud kepada Allah. Ini dia guna kias bagi ayat ini. Jumhur ulama berhujah dengan hadis yang sahih daripada Umar ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhu bahawa dia membaca di atas mimbar pada hari Jumaat surah An-Naml hingga sampai ayat sajadah, dia turun kemudian sujud dan orang lain pun turut sujud, sehingga pada hari Jumaat berikutnya dia membaca hingga tiba pada ayat sajadah. Katanya, wahai manusia, sesungguhnya kita melalui tempat sujud, maka barang siapa yang sujud dia telah melakukan sesuatu yang benar, dan sesiapa yang tidak sujud dia tidak berdosa, dan Umar tidak sujud ketika itu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Maksudnya sujud pun tak apa, tak sujud pun tak apa. Sebab tu kita main lewat sikit tak ada sujud pun dikira sah, tak ada masalah. Main yang subuh kan 2 rakaat. Hak awal itu bukannya rakaat, sujud sebab sampai ayat padanya ada sujud tilawah, bukan rakaat. Maka tak ada lah isu 3 rakaat. Duk bertengkar. Kita pun terang habis lah. Awak tak habaq ustaz. Boleh kat dia juga. Awak tak habaq, kita juga salah. Awak yang tak habaq, saya duk ingat tadi sujud sejadah. Duk ingat 3 rakaat, rupanya 2 juga ustaz. Ya 2 pakcik. Lah apa? Habaq lah tu tahu. Bukan awak tak habaq, awak tak mengaji. Umur kat lanjut dah baru nak tahu ni. Dia kata saya bukan tak mengaji ustaz, tapi duk mengaji tu hak subuh ya. Hak main sejadah tu tak mengaji lagi lah, dia baru main mengaji lah. Ustaz jangan marah saya, dah bukan marah. Dah tahu tak mengaji tu jangan duk lawan orang lah. Nak tegang orang kata dia betul juga. Itu cerita berlaku. Jadi berlaku tak? Berlaku tuan-tuan. Yang lepas viral dekat Allah SWT Muhammad dipahang ke apa hak voice tu. Benar-benar dengar nak voice tu. Kan? Dia kata apa semayang subuh pagi ni 3 rakaat ni dia buat mazhab baru dah ni. Riuh habis satu Malaysia. Orang pakai duk gelak ada seorang. Hak yang tukang pergi sebab tu pun nak buka habis ayat KTP tak sebut nama kan. Allah. Ni kata kadang-kadang kita benda yang kita rasa macam remeh tapi teruk di pandangan masyarakat kita. Pasal benda tu simple ya. Jangan kita duk pi bahas. Kita tanya kalau kita tak tahu. Kata saya duk pi Mekah tak ada pun. Siapa kata tak ada? Mekah buat kat kadang-kadang. Dia pi tank tak buat kot kan macam mana. Perbuatan dan perkataan Umar radhiyallahu anhu dalam majlis ini ada dalil yang jelas menunjukkan bahawa sujud tilawah itu tidak menjadi wajib. Ini pandangan jumhur. Sepakat ulama mengatakan tidak wajib, maka ia adalah mustahab, sunat yang kita kata penting. Nak kena buat lah.
Sampai dah ayat tu dah kita hormat kepada ayat Al-Quran yang menunjukkan kita ada sujud tilawah. Maksudnya kita sujud dulu, lepas tu kita naik semula. Sambung balik ayat selepas tu. Tak payah baca Fatihah, bukan dia sebahagian daripada rakaat salat. Sementara jawapan terhadap ayat yang dijadikan hujah oleh Abu Hanifah radhiyallahu anhu rahimahullahu taala adalah jelas, kerana yang dimaksudkan adalah mencela mereka yang meninggalkan sujud sebagai pendustaan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, balil ladzina kafaru yukadzibun, tidak ada satu alasan pun, bahkan orang yang kafir mendustakan. Diriwayatkan dalam sahihain daripada Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu bahawa dia membaca di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam wan najmi, dan baginda tidak sujud ketika itu. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ada tempat yang Nabi tak sujud. Diriwayatkan dalam sahih bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud ketika membaca surah An-Najm. Maka semua itu menunjukkan bahawa sujud tilawah tidak wajib. Ketika Nabi sembahyang, lepas tu pula Nabi baca surah Najmi, Nabi sujud. Jadi ketika dibacakan oleh dibacakan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak sujud. Jadi itu menunjukkan bahawa tidak ada hukum wajib pada sujud tilawah. Sujud tak sujud tak apa, tapi gantilah dengan perkataan yang mulia, iaitulah tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Kita di tengah baca Quran, sekarang ni nak masuk Ramadan ni, nak kena tahu, nak khatam 30 juzuk tu, nak jumpa berapa kali sujud tilawah. Ni saya nak tegur satu lagi. Sementara duk ingat, habis dah tajuk ni. Sementara duk ingat ni, kalau kita nak buat sujud tilawah, kita baca Quran, contoh kita duk baca depan ni kan, kita nak sujud tilawah, sudah tentulah kita bergerak sikit ke tepi. Nak kena bangun qiyam ke, tak payah pun, duduk tu kita terus sujud lah. Quran tu tutup dulu. Ni duk tengok ramai lah ni, dia sujud tilawah, Quran tu terpampang, buka tu tutup lah dulu. Adab kita dengan Quran tu, tutup Quran tu sah, tanda tutup sah, sujud. Lepas tu bangun balik, buka, baca balik sambung. Adab dia. Ni dia nak tegur sikit lah, kok ada berlaku kok ni ke. Kalau tak ada, alhamdulillah. Jadi adab tu tutup sah dulu Quran tu, duduk biar terbuka. Ada sekali tu cerita lawak, berlaku tak berlaku lah, dekat kampung belah-belah sana, belah-belah utara. Dia duk baca bulan Ramadan. Waktu ketika duha. Jadi waktu duha di kampung tu ni pakat mai tadarus lah, jenis geng bencin belakang ni tak ada aja. Menoreh habis kuih 9, 10, 11 tu lebih kurang menoreh habis. Dia mai kat Lohor tu, dia mai baca Quran, tadarus. Sama-sama orang kampung semua lah. Dengan budak-budak apa semua ni mai sekali. Waktu ketika tu cuti sekolah kot. Dia pun duk baca seorang dia tak duduk dengan tadarus ramai-ramai tu. Dia baca seorang dia. Habis dia baca tu, dia sujud tilawah sampai dekat ayat sujud tilawah. Ini banyak orang kampung ni tahu lah pasal mengaji. Dia pun tak tutup Quran tu, dia sujud. Budak ni mai dia tengok, lah awak baca ni tak tutup Quran. Dia tutup, dia ambil tak kat rak. Pakcik ni pula bangun, mana Quran aku? Keluarlah perkataan tu, dia dah semua Quran aku hilang. Aku sujud saat aku hilang dah, Allah ambil ke? Salah ke aku sujud? La ilaha illallah. Bergaduh, hingat satu masjid. Hilang Quran, dah tak tutup. Budak tu perhati. Awak pakcik ni semayang tak tutup Quran. Dah nak semayang, duk tengok tengah sujud. Budak ni pun ingat duk semayang lah. Padahal kawan tu sujud tilawah. Jadi dia tak tutup Quran. Budak tu ambil tutup tak kat roh. Siap lipat dia hang. Yang kata lama sujud ni pun bangun-bangun hilang kan dia hang. Tapi mana Quran aku dah hilang, sujud sat pun hilang dah. Teruk semua depa ni. Marah pula. Kan nak jadi cerita. Tutup Quran tu, orang kata tak apa, dia tengah baca kot, dia semayang sat. Dia tengah baca ni, dia semayang sat, dia tutup Quran. Ni tak tutup, kita semayang, orang kata wah teruk ni tak tutup Quran. Orang main tutup, simpan tu marah selalu, bangun sujud tak ada lah Quran kita. Itu cerita.
Kan, insya-Allah. Mudah-mudahan fahamlah kita berkaitan dengan sujud tilawah. Apa dia sujud tilawah? Sujud ketika sampai pada ayat yang kalau kita nak faham Quran ni dalam Rasmul Utsmani dia letak lambang masjid tu. Lambang Kubah. Lambang Kubah peta gitu tu. Dia letak lambang tu tanda kita nak kena sujud. Kebanyakannya sebelum sampai ayat penghabis tu dia ada letak garis pada perkataan sujud. Di dalam Rasmul Utsmani ni maksud tulisan kita duk baca Quran Rasmul Utsmani tu dia letak tanda macam tu, mudah nak kenal. Itulah dipanggil sujud tilawah. Bukan sujud sejadah lah. Saya kita duk kata tak dalam surah sejadah ni sujud sejadah. Hak surah lain tu baru sujud tilawah. Tak, sejadah tu sujud tilawah lah. Yang nama dia orang Melayu kita yang sujud sejadah. Pasal surah sejadah. Itu pernah sekali lah saya baca surah selain daripada surah sejadah ketika semayang subuh tu. Lepas tu saya sujud lah pada tempat yang sampai pada sujud tilawah tu. Tak betul Ustaz ni. Dia kena sujud, kena baca surah sejadah tu. Baru dia nama sujud sejadah. Nampak tak? Sebab kita duk faham lagu tu. Dia dah mengaji dah ni, faham dah. Baca pilah surah apa pun, bukan semayang sejadah apa ni, semayang subuh ke, semayang maghrib ke, semayang isyak ke, tambah kalau Ramadan, kalau musim kita zaman kita muda-muda dulu ni. Saya ingat zaman saya duk sekolah menengah, duk hafal Quran dulu ni, pergi jadi imam di masjid, masa tu sehari 1 juzuk Quran baca. 30 hari 30 juzuk khatam Quran dalam sebulan. Lah tak jumpa dah. Kalau ada pun Masjid Putra kot. Semayang sujud semalam kot Masjid Putra. Tu tak apa ramai orang pergi tu. Pada sujud semalam kita pergi hak yang jenis semuka kerat 4. Pergi ataupun semuka kerat 5, jenuh kerat. Pesan untuk imam, Ustaz, malam ni imam tarawih ke? Ya, kerat 5 kan no. Pesan tu, semuka kerat 5 tu kan jenuh cari kita. Nak kerat tak mana tu. Duk biasa kerat 2 boleh tahan ni, kerat 5. Satu ayat pun kita kerat lagi. Dah kita kata semayang tarawih nak singkat tu. Dah usah kena faham kami kerja esok. Kalau kerja balik tidur tak payah semayang. Senang cerita. Kan? Ustaz kasar kalau nak main semayang pun payah marah kita tak. Tak lah sampai kerat 5 teruk sangat. Kurang-kurang semuka kerat 3 okey lagi. Sampai tak dah nak puas baca ni. Untuk imam pun. Dia begitu keadaan dia kan. Kalau kita zaman dulu ni banyaklah bertemu dengan bila mana baca sujud semalam tu banyaklah bertemu dengan sujud-sujud tilawah. Maka tu imam kaum umum okey rakaat pertama pada ayat pada bacaan saya lagi ada sujud tilawah. Maka jangan terkejutlah kita akan sujud tilawah bangun sambung balik. Itu keadaannya. Di zaman hari ini ni dah tak ada lah, dah tak banyak lah. Yang jenis yang masjid buat 1 hari 1 malam 1 juzuk Al-Quran. Pasal lama no. 12 tu tak habis lagi. Jenuh kita nak tadarus lagi. Jadi kebanyakan di sebelah KL ni banyakkannya saya tengok kita semayang 8 rakaat. Jadi dah lah 8 rakaat bagilah panjang sikit. 8 rakaat pun inna ataina kat 3. Teruk nak abang ada teruk tu. Inna ataina kat 3. Allahu akbar. Qul huwallah kat 3. Kat 4 pun dah. Lah. Tu bila berlaku? Tahun lepas saya imam sendiri kat rumah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allahu akbar. Bini duduk belakang hai. Awak yang pendek sangat ni. Habis semayang bini tanya, "Hai bang, pasal baca qul Allah panjang sikit?" "Ya, dah main tarawih kerat lah. Saya pun nak baca ayat apa pula." Tak tu wala boleh pun. Dia duk komplain banyak lah. Aku jadi imam ni kan okey lah. Marah bini pula. Bini kata sampai setiap malam kalau Allah abang ni. Ambil lah surah lain sama. Dah tak reti hak tu kata. Bini pun pergi beli tu stand lah. Hak yang stand buka tu kan. Bini pun pergi buah Quran. Hanya aku tak hafal ke? Marah bini pula. Nak belagak kata dia hafal. Bini ni duk usaha nak bagi dia baca ayat lain. Pergi bubuh Quran hak besar. Beli ni, pergi beli. Bubuh kat depan. Dia kata, "Hamba ingat aku tak hafal sangat kan?" Jangan duk bubuh Quran ni apa ni semua bid'ah.
Kemah kat dia bid'ah. Duduk qul Allah tu 30 hari. Sampai bini kata, saya ni bukan dekat apa yang saya. Gerak tengah tidur terbaca qul Allah. Punyalah dengar setiap malam qul Allah tu cerita tahun lepas. Saya pekat kena jadi imam, terkejut tergempar. Tahun ni insya-Allah mudah-mudahan Allah bagi peluang kita boleh main mengimarahkan rumah Allah dengan menghidupkan malam-malam daripada Ramadan itu dengan solat sunat tarawih. Kenapa? Barang siapa yang solat sunat pada malam harinya, kata ulama dalam membahaskan hadis ni, Nabi sebut hadis ni adalah solat sunat tarawih, akan dikira dia semayang sepanjang malam. Kalau dia semayang dengan imam sampai imam habis, bukan semayang dengan imam tak habis, dia habis lah. Berlaku tak ni? Berlaku. Kalau kata imam semayang 20, dia semayang 8. Tak apalah. Ambil fadilat yang Rasulullah semayang 8, tak apalah. Tak ada masalah. Dia semayang 8 pun semayang 8 lah. Semayang 8, dia semayang 4. Kerat lagi, dia kata saya kira kena kurang pada imam. Pasal imam, dia imam. Saya makmum, saya kena kurang. Nah, dah semayang 8, dia semayang 4. Pasal kalau semayang 4, dia 2. Betul, bukan tak ada apa. Dah lah masjid surau buat semayang 8 dah. Nak raih kita ni kerja esok pagi. Dia semayang 4. Habis 4 juga. La ilaha illallah. Ambil dalil hadis mana tak tahu dah semayang 4 je. Maka rugilah kita nak dapatkan fadilat yang Rasulullah kata ibarat diberikan kepadanya semayang sepanjang malam. Ini menghidupkan malam-malam Ramadan. Sebab tu nak kena sungguh-sungguh. Nabi kata man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kita hidupkan Ramadan dengan penuh keimanan, pengharapan kepada Allah akan diampunkan segala dosa-dosa kita. Ni nak iman dia nak 8 ke 4 lagi. Keluar rupu, kalau keluar balik ada kerja tak apa, ada puih saupok daun nak keluar. Duk tunggu apa? Tunggu moreh. Pasal tak habis lagi. 8 habis baru buka moreh. Saya kira jemaah 4 lah Ustaz. Tak pernah dengar jemaah 8 nya. Ada semayang 8, saya 4. Tak apa Ustaz, korang saya mayang lah. Ustaz jangan marah. Semayang juga pada saya teruk lagi tak main tu. Dia pandai. Dia pandai. Teruk lagi pada tak main. Betul kat dia. Korang dia main lah. Tapi kalau saya tak main je nak Ustaz tu tahu. Kita pula benar. Tuan-tuan muslimin simak rahmati Allah. Kita nak menghayati bulan Ramadan dengan menghidupkan sepenuh hati kita untuk kita berada di dalam bulan Ramadan. Wallahu ta'ala. Sekian dulu untuk malam ni. Saya rasa cukup sekadar itu. Kita dah bincang 2 tajuk dah malam ni. 2 tajuk. Alang-alang nak jumpa Ramadan ni. Saya pun hari ni live dah. Ramadan ni ada atau saya punya jadual saya kat sini tak ingat. Abang Aziz, Abang Fauzi bagi tak, nanti kita tengok balik. Imam tarawih mungkin tak ada pun. Wallahu alam, yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk daripada diri saya sendiri. Saya mohon ampun pada Allah. Mohon maaf pada tuan-tuan sekalian sekiranya ada salah dalam tutur bicara saya, mohon teguran. Mudah-mudahan kita semua diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga Allah. Asbab kita menyambut bulan Ramadan ni, Allah berikan kita syurga Allah dengan penuh keimanan dan pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah siapa yang ambil borang itu ni, yang ada kat luar tu ambil borang, siapa nak bagi malam ni boleh insya-Allah. Saya tunggu kat luar. Boleh masukkan dalam sampul itu, bagi sampul itu yang kat atas tu ambil kat bawah ya. Siapa yang nak bagi borang tu dengan ikutlah berapa banyak sumbangan tuan nak bagi, boleh berikan kepada saya. Dan kelebihan borang yang kat luar tu saya ambil saya pergi bagi kat tempat lain pula insya-Allah. Dan sikit pada malam ini saya ada bawa macam tahun-tahun sebelum ni lah, kurma mekjul tu hak besar 3 jari. Sebelum ni saya dah bawa mai tu. Jadi tuan-tuan kalau nak dapatkan kurma untuk Ramadan kita ni, boleh pergi kat atas saya lagi lah. Ada tester pun boleh try. Kalau try tak beli tak apa dah Ustaz, tak apa makan sampai kenyang tak apa, jangan bawa balik kena bayar. Makan kat situ tak payah bayar, free of charge. Jadi insya-Allah adalah atas saya. Sebab ada yang duk tanya mesej tu, Ustaz tahun ni tak bawa ke kurma mekjul? Tu ada bawa tu insya-Allah. Mudah-mudahan boleh menghiaskan
Ramadan kita dengan kurma yang baik insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب لها اللهم بارك لنا في رجب اللهم بارك لنا في شعباننا وبلغنا رمضان وبلغنا يا الله إلى شهر رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.